Satu ketika Sayyidah Aisyah ni nak bagi cantik rumah tau. Bila nak cantik rumah, Sayyidah Aisyah gantung satu macam kain, macam kita kata kain macam dia buat sejadah, tapi bukan sejadah lah. Tapi kain ada lukisan. Bila ada lukisan, Sayyidah Aisyah mencari tempat mana yang clear sikit. Gantung lah. Bila gantung-gantung, tempat tu berbetulan dengan tempat Nabi SAW selalu solat. Tiba-tiba Nabi SAW panggil mai, "Wahai Aisyah, apa ni?" Dari tu, "Saja nak bagi nampak cantik sikit rumah. Dekor-dekor sikit. Bubuh gambar." Kan? Kata Rasulullah SAW, "Turunkan dianya, wahai Aisyah. Sesungguhnya setiap kali ku pandang ia, aku teringat dunia." Kita dapat faedah tak daripada tu? Kita dapat faedah. Tempat mihrab yang kita selalu solat dan juga sebagainya, jangan duk gantung tak tahuan yang boleh menyebabkan kita teringat dunia. Gantung yang menyebabkan kita ingat akhirat, kalimah Allah, kalimah Nabi Muhammad SAW. Maka kita pun dapat manfaat daripada apa yang dilakukan oleh Ummuna Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardaha. Dan banyak lagi lah kisah Ummuna Sayyidah Aisyah. Kalau anda dengar cerita bagaimana Nabi SAW main lumba lari dengan Sayyidah Aisyah ni. Okey, baik. Izzat buka. Dia pergi kat Izzat pula. Okey, baik. Tak mana tadi, lumba lari. Cuba bayang, Ustaz Izzat main lumba lari dengan bini dia. Kan? Romantik kan? Dia kena ada round pertama, round tu. Kan? Rasulullah SAW, round pertama main lumba lari dengan Sayyidah Aisyah. Kan? Waktu tu, main lumba lari, Nabi SAW lumba lari, Sayyidah Aisyah menang ke depan. Bukan Nabi SAW tak kuat. Bukan Nabi SAW tak boleh nak memenangi pertandingan tersebut. Tapi Nabi SAW nak bermanja dengan Sayyidah Aisyah, lalu bagi dia menang. Bagi menang. Hampa ni main dengan bini hampa. Cuba bayang kalau main game dengan bini PS tu kan. Main-main dia kalah lah. 3-4 kali dia ambil tu, dia bubuh atas kepala. Kita nak main ni nak bagi seronok. Nak main bukan kerja. Jom kita main badminton ya. Jom. Main badminton bagus ya. Main badminton, elok bini angkat bola tinggi. Kita pun ambil buat angkat bola tinggi. Jangan dia angkat bola tinggi, kita smash, kena mata. Siapa suruh angkat bola tinggi? Ambil. Bini pergi mengadu qadi ya. Mata ni, dah bengkak ni, boleh satu talak lah ni. Orang betul. Nak main. Jadi Rasulullah SAW buat kalah. Bila buat kalah, menangnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha. Jadi Sayyidah Aisyah duk seronok. Sebab menang, budak-budak seronok menang. Ustaz main juta ria dengan Nafisah. Main juta ria tu macam Sidina kan. Main, dia menang, dia punya seronok. Dia cerita, tadi, mama tadi kakak main dengan bapa. Lepas tu, bapa kalah. Tak apa. Tapi main Ustaz main dengan dia, time dia kalah. Tak ada nak kalah lagi, tapi dia tengok makin duit, makin nipis tau. Dia tinggal. Tak mau, semua bapa menang. Memang budak-budak dia tu. Kita bukan nak geram rasa macam nak kata balik. Kalah. Dulu kata bapa sangat. Ya. Tapi Ustaz Sadu ajak kata. Ni kalau Humairah lagi lagi duit makin nipis tu. Dia tak kalah tapi. Ayat mata keluar. Budak-budak memang dia suka nak menang. Dalam mainan suka nak menang pun boleh. Dia tak mau kalah. Jadi Rasulullah SAW bagi dia menang. Bila dia seronok, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha seronok menang. Teringat peristiwa menang Rasulullah SAW tu. Lama dah benda tu berzaman. Tiba-tiba balik pada perang satu ketika. Kan? Sebelum tu memang bersedia. Bersedia Nabi SAW jalan lari, Nabi SAW kalah. Kali ni Nabi SAW turun tengah duduk ni, tiba-tiba Nabi SAW turun lari. Yang saya dah tak lari. Turun Nabi SAW menang. Bila menang Nabi SAW kata 1-0. 1 sama. 1 sama. Sama lah. Dulu kan kamu menang. Ini gila saya tak menang. Jadi 1 sama. Alah, dah kalah. Itu tanda dia apa? Kalau kita ngaji SPM dulu, bakal adanya perlombaan yang kedua.
Nak main lagi lah. Jangan kali pertama kita menang, kali kedua kita menang. Takkan ada set ketiga dalam badminton. Tapi kalau set pertama kita menang, set kedua dia menang, jadi dia akan ada set ketiga. Ustaz berapa kali Ustaz main badminton? Saja Ustaz kadang-kadang Ustaz buat bagi kalah. Kan? Betapa banyak yang kalah tu. Sakitnya hati. Walaupun aku menang pun sakit hati. Sebab apa? Ustaz tak ambil bola kan, contoh. Aku nyamuk ni, ya Allah ya Tuhanku. Okeylah, tak apa. Jadi akhlaknya Rasulullah SAW begitu. Jadi manja-manja main dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardaha sampai mandi sekali. Bila Sayyidah Aisyah mandi dengan Rasulullah SAW, apa kita dapat faedah? Kita tahu kata bahawasanya boleh suami isteri mandi sekali. Yang kedua, Sayyidah Aisyah boleh cerita sepanjang-panjang rambut Rasulullah SAW adalah menyentuh bau. Kerana waktu mandi tu rambut basah. Bila basah dia berat, turun paling bawah sampai tekak ni. Faham tak? Macam tu. Jadi, banyak benda-benda yang tentang suasana rumah tangga ni, orang boleh ambil daripada Sayyidah Aisyah. Maksudnya, zahir Nabi SAW duduk dengan orang, boleh jumpa Sayyidina Abu Hurairah dengan orang lain. Tapi dalam rumah tangga punya bagaimana perhubungan, yang tu kena jumpa Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah akan bercerita romantisnya Rasulullah SAW. Bila Nabi SAW wafat, ni Ustaz nak cerita. Sayyidah Aisyah kata selepas pada Rasulullah SAW wafat, saya tidak pernah langsung kenyang. Berapa tahun Sayyidah Aisyah hidup lepas pada Rasulullah SAW wafat? Berapa tahun? 47 tahun. Bayangkan 47 tahun Sayyidah Aisyah tak pernah kenyang. Dijamu kepada Sayyidah Aisyah macam-macam makanan. Sayyidah Aisyah makan. Sayyidah Aisyah tolak. Sayyidah teriak. Sayyidah Aisyah akan teriak. Kenapa? Teringat. Saya masih teringat ketika mana saat-saat terakhir, minggu-minggu terakhir sebelum Nabi SAW meninggal. Baginda tak pernah kekenyangan. Tak pernah kekenyangan. Sayyidah Aisyah ingat. Maksudnya tengah makan pun teringat Rasulullah SAW. Kita jangan, bini aku mati dah. Loh sedihnya hang macam mana, lagi mandi kau tak basah. Tidur tak lena. Aku tidur memang lena, tak apa. Cuma aku nak pesan, aku tengah sedih ni, tolonglah beli sushi kat aku kau boleh. Lepas tu kau boleh daripada tu yang Korea punya kena bakar sendiri kan daripada. So garden kat aku kau boleh. Tu dia minta macam-macam. Sebab orang stres ni kena makan. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad wa Sayyidina Muhammad. Sayyidah Aisyah kata, saya tak pernah kenyang lepas tu. Tak pernah kenyang. Lepas tu Sayyidah Aisyah taruh apa? Taruh kain pelikat Nabi SAW yang baginda pakai SAW pakai ketika sebelum baginda wafat. Waktu saat bertemu dengan sakaratul maut. Tiada satu lagi benda yang lebih memberatkan mata saya melihat daripada mana-mana ujian dunia lagi ataupun sakit-sakit dunia selepas saya melihat bagaimana kesakitan baginda menangani sakaratul maut. Sayyidah Aisyah. Hak lain semua ringan lagi lah. Selepas saya tengok Rasulullah SAW, itu yang paling berat di depan mata saya. Jadi saat Rasulullah SAW nak wafat, Rasulullah SAW pilihkan berada di pangku Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Waktu tu kan ada bekas ayak. Ada bekas ayak sahabat tu. Bekas ayak. Nabi SAW tu tengah doa, Allahumma a'inni ala sakarat. Ya Allah tolonglah aku di atas sakarat. Waktu tu Sayyidah Aisyah ambil tangan Rasulullah SAW, celup ayak tu sendiri. Lepas tu sapu daripada tangan tu, sapu muka Rasulullah SAW sendiri. Bukan Sayyidah Aisyah ambil daripada tangan Sayyidah Aisyah, sapu. Sebab Sayyidah Aisyah kata, saya boleh buat benda tu. Tapi kerana saya tahu bahawasanya tangan baginda yang jauh lebih berkat daripada tangan saya biarlah tangan yang berkat menyapu muka yang berkat di saat-saat sakaratul maut. Nampak? Sayyidah Aisyah ajak kepada kita banyak fiqh wanita, lelaki, semua ada dalam hadis-hadis Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha. Jadi hari ini kan sekali lagi lah kita bagi kumpulan Dafiyun.
Lepas baca sekali lagi bagi salam kepada Sayyidah Aisyah pada malam ni dengan lafaz salamu alaiki habibatin nabi. Dengan penuh rasa bahwasanya kita ni terlalu taksir, iaitu kurang pada hak kita nak mendirikan pada hak Ummuna Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha Allah. Hanya sekadar cukup kita boleh sebut pada malam ni dalam majlis ni dan kita sambut haul. Dan tadi Ustaz dah baca dalam selawat Badar sebagian berpengerti peristiwa Badar. InsyaAllah nanti kita akan cerita pula, mungkin tengoklah esok lusa ke macam mana, tentang peristiwa perang Badar. Kerana dalam bulan Ramadan terlalu banyak peristiwanya. Jadi Allah Ta'ala ambil Sayyidah Aisyah di dalam bulan Ramadan. Selepas selesai pada salat witir. Bukankah Allah Ta'ala witrun wa yuhibbul witra? Jadi Allah Ta'ala ambil Sayyidah Aisyah. Selepas pada tu, maka alhamdulillah, riwayat yang beribu telah sampai kepada kita semua. Jadi Sayyidah Aisyah simpan kain pelikat tu tadi buat apa? Bila siapa yang mai ziarah kan, Sayyidah Aisyah akan bawa keluar. Bawa keluar apa? Kata inilah kain yang dipakai oleh Rasulullah SAW. Orang ambil berkat. Kain pelikat yang dipakai oleh Rasulullah SAW, dia ambil berkat. Cukuplah madai Ustaz nak cerita, malam ni Ustaz nak bagi tahu. Cukuplah nak cerita tentang kehebatan Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardaha dengan satu benda ni Ustaz nak bagi tahu, iaitu apa dia? Memadailah dengan hanya rumah satu-satunya rumah isteri Rasulullah SAW yang masih kekal di Madinah. Dunia sampai kiamat hanyalah rumah Sayyidah Aisyah. Kan Nabi SAW duduk dalam tu. Sayyidina Abu Bakar Siddiq duduk itu. Sayyidina Umar bin Khattab duduk dalam tu. Kalau bukan kerana kefaqihan Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardaha. Sayyidah Aisyah ni orang yang jaga aurat dan sebagainya. Cuba bayang, waktu masuk Rasulullah SAW, Sayyidah Aisyah masih lagi tak pakai tudung, pun duduk rumah. Masuk Sayyidina Abu Bakar Siddiq punya jenazah dalam tu, Sayyidah Aisyah tak juga mengenakan khimariha, tak pakai tudung. Tapi bila Sayyidina Umar bin Khattab masuk, baru dibawa satu tirai yang menengahi antara bilik Sayyidah Aisyah dengan tempat pemakaman, iaitu rumah Sayyidah Aisyah tadi. Kenapa? Yang telah masuk di dalam ni adalah orang yang asing daripada kekeluargaan. Bukan suami, bukan ayah. Dia adalah khalifah yang kedua Sayyidina Umar bin Khattab yang minta supaya ditanam dalam tu. Tapi masih duduk dalam rumah. Tapi Sayyidah Aisyah pakai tudung. Duduk rumah pakai tudung. Sebab Sayyidina Umar bin Khattab, ada dalam kubur. Dahsyat Sayyidah Aisyah memahami bahawasanya mereka ini ahya, hidup. No? Okey, silakan. السلام عليك زوجة النبي المبرأة من السماوات السبع. السلام عليك حبيبتي حبيب الله الصديقة الكريمة بنت صديق duhai ummuna Aisyah, mulianya dirimu mendengar baginda berkata, kata dengan Jibril, duhai ummuna Aisyah, lautan keilmuan hinggakan sahabat menjadikan merujukan. Jibril datang khabarkan tentangmu, istri baginda dunia dan akhirat. Makalah cinta di hati baginda karena pilihan dari kekasihnya. Bermula
segala episod cinta bersama di seawal usia 9 tahun. Sempurnalah akhlak bimbingan baginda, kuat menempuh segala rintangan. Assalamu alaiki zaujatin nabiin al-mubara'ah minas samawati sab'i. Assalamu alaiki habibati habibillah as-siddiqatil karimati binti siddiqi. Duhai ummuna Aisyah, mulanya dirimu mendengar baginda berkata, kata dengan Jibril. Duhai ummuna Aisyah, lautan keilmuan hinggakan sahabat menjadi kamu rujukan. Kemurahan hatimu bukan sekadar harta, kamar mulia impian di pusara. Setelah melihat 3 purnama dalam mimpimu tersangat mulia. Sayyidina Umar kirimkan utusan memohon restumu menjadi yang ketiga. Lalu kau serahkan yang paling didamba, korbankan segala dengan penuh rela. Assalamu alaiki zaujatin nabi al-mubara'ah minas samawati sab'i. Assalamu alaiki habibati habibillah as-siddiqatil karimati binti siddiqi. Duhai ummuna Aisyah, mulianya dirimu mendengar baginda berkata, kata dengan Jibril. Duhai ummuna Aisyah, lautan keilmuan hinggakan sahabat menjadi kamu rujukan. Kekuatan dan kesabaranmu diuji ketika tersebarnya hadisul ifki. Munafikin cemburu kesatuan hati, muhajirin ansar bersamamu Nabi. Kuatlah ikatan hatimu pada ilahi, turunlah wahyu nyatalah dirimu suci. Semakin erat ikatan di hati, kemuncak syukurmu harapan tertinggi. Assalamu alaiki zaujatin nabi al-mubara'ah minas samawati sab'i. Assalamu alaiki
الصديقة الكريمة بنت الصديق duhai ummuna Aisyah, mulanya dirimu mendengar baginda berkata, kata dengan Jibril, duhai ummuna Aisyah, lautan keilmuan hinggakan sahabat menjadi kamu rujukan. Hari-harimu riwayatkan hadis Nabi, tiada satu pun yang disembunyi. Ribuan hadis tersemat dengan cinta hingga akhirnya bertemu pencipta. Walau kekasih telah pergi dahulu, namun perjuangan masih beribu batu. Setelah bertahun masa berlalu, saatnya rohmu bertemu yang dirindu. Assalamu alaiki zaujatin nabi al-mubaraka minas samawati sab'i. Assalamu alaiki habibati habibillah الصديقة الكريمة بنت الصديق duhai ummuna Aisyah, mulanya dirimu mendengar baginda berkata, kata dengan Jibril, duhai ummuna Aisyah, lautan keilmuan hinggakan sahabat menjadi kamu rujukan. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami.